اللهم صل على محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأجساد وشفائها ونور الأبصار وجلائها. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو أتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. نستغفر الله العظيم من كل ذنب عظيم فإنه لا يغفر الذنب العظيم إلا أنت يا عظيم. اللهم ربنا اغفر لنا وارحمنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم واغفر لنا وارحمنا وأنت أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. اللهم إنك أمرت بالدعاء وتكفرت بالإجابة لبيك اللهم لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك يا كريم يا وتر يا أكرم يا أحد يا صمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد يا من أظهر الجميل وستر القبيح يا من لا يؤاخذ بالجريرة ولا يهتك الستر يا عظيم العفو يا حسن التجاوز يا واسع المغفرة. اللهم يا باسط اليدين بالرحمة يا صاحب كل نجوى يا منتهي كل شكوى يا كريم الصفح يا عظيم المن يا مبدي العدل قبل استحقاقها يا ربنا ويا سيدنا ويا مولانا ويا غاية غربتنا. أسألك اللهم باسمك الأعظم وأدعوك بأسمائك الحسنى كلها ما عملت منها وما لم نعلم أن تصل على عبدك ونبيك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم بأفضل ما صليت به على أحد من خلقك إنك حميد مجيد يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. Qabalallahu minkum. Kita bersyukur kepada Allah, Tuan Sri, Puan Sri, Satu Datin yang saya hormati dan saya muliakan, kita bersyukur kepada Allah. Malam ni malam yang ke-76 ya. So lepas ni kita ada 4 lagi. Malam ni sebahagian daripadanya kita belajar cara menulis Jawi. Memang ada dalam kurikulum kita. Untuk kita melihat kembali bagaimana sejarah Imam Syafi'i menulis. Ya. Dia menggunakan resam dan juga ya buluh ya untuk menulis. Ya, itu mungkin juga salah satu sebab kenapa Imam Syafi'i dia boleh menulis dengan baik, sebab dia berada dalam keadaan susah untuk mendapat alat tulis, tidak? Jadi malam ni kita tinjau bagaimana cara beliau menulis. Ya, dan saya akan ajar dan kita akan ajar cara membuat pen. Di belakang sana ada nampak ada alat-alat ya yang dah siap sedia. Tuan-tuan akan seronok malam ni. Ya, tapi nampak pada kuih tu tak cukup. Ya, kena tambah lagi ya. Okey, ni dia. Ini alat yang digunakan. Ya, dia ini batang dia, batang resam. Ini daun dia. Ya. Pernah tengok kan? Dia setinggi manusia. Yang pernah saya jumpa 4 meter. Ini lebih kurang 2 meter je kan. Jadi dia boleh menghasilkan lebih kurang 10. Cuba perantau je. Dia potong macam tu. Ya, itu satu ya. Resam ya. Contoh ya. Lepas ni kita akan belajar cara buat. Ya. Kita kembali balik kepada teori struktur kita, di mana dalam Al-Quran penuh dengan struktur. Penuh dengan struktur. Struktur ini terdiri dari 2 perkataan atau satu perkataan yang memberi makna. Ya, ataupun mungkin tak beri makna. Sebagai contohnya, struktur pertama minas syajarah, minal alamin, bismi, itu struktur jawamaj roh. Itu dia struktur ya. Dari Bismillahirrahmanirrahim sampai 6,600, kita kalau 56 ayat. The whole Quran itu sebenarnya dia
dia mengandungi daripada struktur 1 sampai struktur 23. Ya. Satu kita belajar jar wa majrur. Bismi jar wa majrur. Betul tak? Betul tak? Okey. Jadi kita kena belajar dengan hati-hati 23 struktur ni, kerana inilah dia struktur yang membina ayat Al-Quran. Ya, saya kata struktur pertama jar wa majrur. Bila ada huruf jar, maka isim selepas huruf jar tu mesti baris bawah. Itu struktur pertama, jar wa majrur. Kemudian struktur kedua saya kata jar wa majrur wa mudhafun ilaihi. Betul tak? Okey. Ini dia. Jar, majrur, mudhafun ilaih. Ya. Struktur 2. Okey. Struktur 2. Ya. Jadi keseluruhan Al-Quran majoritinya adalah terdiri dari 23 struktur ni. Ada satu ayat tu sampai mengambil 5 struktur sekali. Ya. Sebagai contoh, kita katakan ayat ni, ya. Wallahu alimun hakimun. Ini struktur mubtada dan khabar. Yang keberapa mubtada khabar? Yang ketiga, mubtada dan khabar. Ini struktur ataf. Ataf nombor berapa? Mana tokek ataf? Masing-masing tengok. Maksudnya tuan-tuan, ada struktur. Ya. Kita ambil lagi satu ayat bunyi, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi'anfusihim. Okey. Di sini ini struktur inna. Inna nombor berapa? Nombor 4. 1 2 3 4. Inna. Okey, nombor 5 tak apa, nombor 5. Okey, nombor 5. Ya, inna dan saudara-saudaranya kan? Okey. Sesungguhnya Allah itu la yughayyiru. La struktur berapa? La nafi. Ada tak? Jadi bila mana ayat Quran ada menggunakan perkataan la, iaitu nafi, it is belong to one structure. Okey. Dalam Quran ni berapa ratus yang ada la. Ya. Okey. Bi qaumin, satu structure, iaitu jar wa majrur. Okey. Hatta, satu structure, iaitu inna dan an dan saudaranya. Tengok daripada apa tu dalam medan tu. Struktur nombor berapa? Inna dan anna dan saudaranya. Untuk fa'il kan? An. Ni dia. An. Nama apa? Yes, 4. Okey, 4. An dan saudara-saudaranya. Okey. Tuan-tuan ni. Ma. Struktur berapa ma? Tengok ma. Di mana ada ma? Tak apa, tak jumpa tak apa. Tapi ini it is a structure. Ya, B. Yes, B3 dalam ABC tu. Tak apa, don't worry. Lepas tu B anfusihim, struktur apa? Yes, struktur 2. Jar majrur dan mudhafun ilaih. Jadi inilah sebenarnya rahsia. Di mana the whole ayat Quran itu sebenarnya combines dari 23 struktur. Kalau kita faham struktur ni, kita boleh faham Quran. Dan only baru kita pergi kepada rim 2 yang ada 10 tajuk. Sekarang nampak tak? So kalau kita buka ayat Quran, kita analisa, inilah dia sebenarnya struktur ayat Quran. Kalau ada sikit-sikit lari tak apa. Tapi yang besarnya 1 hingga 23. Sekarang ni boleh. Ini teori struktur. Semua pakai struktur. Okey.
Kalau boleh sekarang, boleh kita pindah kepada perkara baru? Boleh? Okey. Boleh ada nak tanya ni setakat ni? Datuk boleh? Datuk Sam? Datuk Sam? Boleh? Boleh dapat? Tak apa ya. Jadi tuan-tuan, bila kita buka saja ayat Quran, dia tidak lari daripada 23 structure. Ya? Cuma kita kenal kita tak structure tu. Itu tak apa. Ya? Okey? Saya bagi satu contoh lagi yang paling mudah. Ya? Tengok ni. A'udzu billahi minasyaitan ni rajim. So tengok dalam 23 medan ini, dalam rim 1, sebenarnya inilah dia medan-medan ayat. Ayat-ayat dalam Al-Quran Al-Karim terkandung dari 23 medan. Tapi tidaklah semua 23 medan tu ada. Ya, mungkin dalam satu ayat tu ada medan 1, medan 2. Jadi sekarang ni kita nak kontrol medan ini. Kita nak kontrol medan ini in order to control ayat dalam Al-Quran. Boleh tak? Dapat? Aiden, buka ni ya. Buka ni, medan ni. Medan ni, medan. Medan ini sebenarnya jenis-jenis ayat yang ada dalam Al-Quran. Tak ada? Ayat ni ada. Medan Nahu. Medan Nahu. Okey. Okey, sebab kita dah nak pergi 80 ni. Okey, dapat. Tu dia. Betul. Bukan ni yang saya tak dapat. Ini. Muka saya tak ada ni. Oh ya. Yeah. Okey. Saya tak ada salinan dah. Malam ni mesin tak bawa. Kira dan? Tuan nampak tak? Kita dah belajar hampir 50 kali 100 jam dah. So sehingga kita pergi sini, kita kecilkan kepada jenis-jenis ayat. Jenis-jenis ayat sebenarnya terkandung dalam medan-medan ini. Dengan erti kata lain, ayat Al-Quran mengandungi 23 medan lebih kurang. Medan memberi makna jenis ayat. Kita ambil contoh. Ini contoh a'udzu ni fi'il mudhari' marfu' kan? Jangan lupa marfu'. Dan dia berada di medan 6. Apa tak medan 6? Semua fi'il jumlah fi'liyah berada di medan 6. Kalau kita kata iqra, itu medan 6. Okey, boleh? Boleh? Medan 6 ya. Medan 6 tu ayat fi'il. Sekarang ni kita kenal dah ni dia punya prinsip. Lepas tu 20 kali lagi ni kita akan concentrate on this medan only in order to understand the whole Quran. Jangan fikir masalah vocabulary. Jangan fikir. Fikir medan dulu. Makna kemudian. Ya? Boleh tak? Jadi lepas ni kita analisa satu ayat. Nak tengok tuan-tuan boleh tak boleh? Ya? Okey. Kita lihat ni. A'udzu billahi. Nampak tak? Billahi medan 1, Jawa majrur. Maknanya dalam perkataan a'udzu billah pun sudah ada 2 medan. Okey? Nampak tak? Medan 1. Tengok tak? Minasyaitani. Min haraf jar. Betul tak? Syaitan majrur. Ini medan 1 lagi. Jadi dalam ayat ini sudah ada 2 medan 1. Ya, 1 medan 6, 2 medan 1. Ar-rajimi. Mana ada naat? Ada tak naat sini? Ada tak? Ada tabi'. Medan 7. Medan 7 tu tabi'. Yes, tabi'. Tengok tabi' ni dia ikut asyaitani ar-rajimi. Sebab itu tuan-tuan, saya kata jangan lari. Dah nak dapat dah. Sebab kita ada spare 20 kali lagi untuk tuan-tuan menguasai Al-Quran. Jadi sekarang ni kita kuasai medan dulu. Sekarang ni kita faham bahawasanya 23 medan inilah yang sebenarnya bermaharjala dalam ayat. Yang kalau kita kenal dia, kita kontrol dia, no problem. Bila orang baca saja auzubillahi itu medan 6, billahi medan 1, minasyaitani medan 1, ar-rajim medan 7. Dah clear.
barulah kita boleh jadi seorang ahli tafsir yang baik. Sebab kita mengetahui all the medan in the verses. Okey? Boleh tak? Saya boleh. Okey, kalau boleh, kalau dah faham setakat tu, jangan risau. Kita cuba analisa ikut medan sekarang. Ya? Okey. Boleh, ada nak tanya? Ada nak tanya? Jadi bila kita analisa, tuan-tuan dan puan akan nampak soalan yang macam ni berbunyi, oh mudahnya. Tu. La ilaha illallah, aku selama ni baru kau faham. Itu dia. Kalau tak bunyi soalan tu, tak lama lagi. Tak lama lagi. Tak lama lagi. Okey. Okey. Jadi kita ada lagi 75 hari ni. 5 lagi. Jadi nak sampai 80 tu, kita ada 20 lagi untuk resharpen ni, untuk nak tajamkan ni pemahaman kita. Don't worry. Lepas tu kita boleh berehat. Okey, setakat ni boleh? Jadi kita buka saja ayat Al-Quran. Okey, kita akan lihat kepelbagaian medan. Ya, so sekarang ni kita tengok dulu 1-2 ayat sebelum kita pergi pada ujian latihan seterusnya. Okey, tengok ayat Quran ya. Buka buku hijau. Okay. No problem ya. Okay. Sila buka surah Al-Mu'minun ayat 13. Ya. Al-Mu'minun ayat 13. Wa laqad khalaqnal insana min sulalatin min ma'in mahin. Itu kejadian manusia ya. Tengok sini ya. Wow. Kita belajar dulu. Wow tu ada nama dia kan? Okey, ada nama kan? Sama ada wow atau wow apa benda pun ada makna dia. Jangan risau makna dia. Yang di sini wow istinaf. Tak apa. Laqad la campur dengan qad. Betul tak? Okey, dia ada pada medan 12. Cuba medan 12. Medan 12. Walaqad medan 12, iaitu dia masuk kepada fi'il madhi. Walaqad, itu sebenarnya sumpah Allah. Allah menyumpah, dia kata kami telah jadikan manusia min sulalatin min tin, daripada tanah yang keras. Ya, ini sumpah ya. Okey tuan-tuan. Kita tengok ni. Khalaqna ini jumlah fi'liyah, betul tak? Jumlah fi'liyah duduk di bawah medan 6. Khalaqna. Jumlah fi'liyah tak? Kami telah jadikan. Okey. Jadi laqad khalaqna ada 2 medan. Satu laqad, satu khalaqna. 2 medan dekat-dekat duduk. Dan laqad ini memang sesuai dengan fi'il madhi. Sesungguhnya kami telah jadikan al-insana. Ingat, isim. Isim baris atas. Okey, kalau isim baris atas, dia berada di medan 9. Dia jadi maf'ulun bih. Ingat lagi tak? Cuba tengok medan 9. Maf'ulun bih, maf'ulun bih. Okey. Maf'ulun bih kan? Okey. Dia ada 4 jenis maf'ul tu kan? Tapi di sini maf'ulun bih. Tengok, min sulalatin. Ini medan 1. Jawamaj ro. Nampaknya medan 1 semua orang mahir. Min tin, dari tanah pun medan 1. Jadi kalau 2 medan 1 bertemu sama-sama, ini menunjukkan bahawasanya ayat ini penekanan bahawasanya Allah, aku jadikan manusia ini dari tanah yang keras. Dia ulang balik 2. Macam di sini, auzubillah ni. A'udzubillahi min, dua-dua ni medan 1. Memberi makna signifikan dia jauh diri dari syaitan. Ya, bila sesuatu yang kita nak buat diganggu, kata Nabi, baca a'udzubillah tu, syaitan lari. Okay? Bila nak turun rumah tak jadi nak mari, baca a'udzubillah, mari. Kan, lawan dia. Itu sebab tu a'udzubillah ni nama dia at-ta'awuz, minta berlindung. Sebab masa nak turun rumah tu, nak buat kebaikan tu, syaitan belega-lega duk kacau kita. Nak pergi tak nak? Nak pergi tak? Macam-macam dia kata, minyaklah kena isi. Ya? Lapar perut lah, perut sakit lah. Ya? Minyak naik. Saya minyak naik, langsung saya tak risau. Berapa persen naik? 4% pun saya tak risau. Yang saya risaunya kalau naik minyak.
Okey, tuan. Tengok ni. Laqad khalaqna, ini satu medan. Ini satu medan. Ini satu medan. Ini satu medan. Jadi dua medan yang sama dan tiga medan yang berlasingan. Tengok, ada dalam satu ayat. Laqad ini medan sumpah. Sumpah Allah. Kan kita belajar dalam laqad dan qad kan? Okey, okey. Summa ni ada medan lain pula. Jadi semua sekali 23 medan saja. Hanya pada helai ini saja untuk menguasai. Kita kenal tak kenal itu saja tak apa. So itu kita ada lagi 20 kali untuk nak menguasai medan ni. Ya. Jadi tuan nampak tak? Okey, bila nampak boleh? Sekarang ni kita pergi kepada pentafsiran medan. Okey, okey. Jadi ni kalau kita tengok ayat ni berapa puluh medan ada ni? Kalau ini saja pun dah ada 4 medan, 5 medan. Ini macam mana? Ini summa satu medan, ataf. Ja'alnahu satu medan sama dengan ni. Nutfatan satu medan nama dengan ni. Fi qararin satu medan bersama dengan ni. Maknanya medan-medan ini sama saja sebenarnya dalam satu ayat. Kalau tu tak kenal medan tu, maka kenallah terjemahan dia, tak perlu risau. Macam mana? Boleh tak? Boleh tak? Jadi kita beritahu dulu. Ingat tak saya beritahu dulu, bila jumpa ayat Quran, kita kalau boleh kenal mana yang tetap, mana yang berubah, cukup bagus. Okey, boleh tak? Mana yang mabni, tak sempat saya nak cakap. Dan mana yang mu'rab. Cukup dah. So, hari ni kita buat pentafsiran medan supaya tuan-tuan boleh baca dengan bagus ni, ya? Kat ni, ya. Okey, kita ambil satu contoh. Ini seorang pelajar kita tolong share dekat saya. Ustaz, macam ni Ustaz? Ya. Dia ni baru belajar 15 kali je. Tapi tak tahu macam ni dia punya cakap. Okey. Ni seorang pelajar di Masjid Negara. Dia saja kat saya macam ni. Okey. Okey. Ni tuan-tuan, salin tebal-tebal. Salin bukan tebal-tebal. Salin bersih-bersih, cantik-cantik orang Arab kata. Okey. Okey. Kita ambil kalimah a'udzubillah. Boleh? Okey. Saya okey, a'udzubillah. Okey. Okey, mina syaitani ar-rajimi. Okey. 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 Okey, bersama dengan saya kita tengok medan dulu. A'udzu fi'il mudhari'. Medan apa? Medan 6. Tak apa, kita terus lagi sekali ya. Medan 6. Tengok medan 6. Jumlah fi'liyah. Ini fi'il, kita jangan risau, jangan lupa, setiap fi'il ada dalam tu dhamir. Betul tak? Jadi kalau dalam tu a'udzu, siapa dia dhamir dia? Saya memohon perlindungan. Sebab setiap kata fi'il dalam bahasa Arab ada orang dalam tu. Ya? A'udzu. Okeylah. Billahi. Medan apa? Medan 1. Okey. Jadi kita kenal ni medan 6, medan 1. Minasyaitani medan 1. Ar-rajimi medan 7. Ya. Kita dah tahu medan dah. Senang. Ya, medan 6 117. Okey. Inilah medan yang sangat popular dalam Al-Quran. Medan itu maksudnya jenis ayat, jenis structure. Ya, jenis structure. Jadi Al-Quran mengandungi structures. Jadi structure-nya adalah 23 yang biasa, yang besar. Yang lain itu tambah-tambah. 23 dari jamak majrur hinggalah kepada isim mufrad musanna dan jamak. Ingat ya? Boleh setakat ni? Okey. So lepas ni
kita akan buat garisan nak membaca dia. Okey. Buat macam tu. Dah buat dah. Okey. Jadi tuan-tuan, bila kita kenal medan, kita kena baca medan. Kita kena baca setiap perkataan. Inilah yang paling kritikal dalam mempelajari nahwu dan sarah. Jadi bagi tuan-tuan nampak senang aja kan? Senang ke susah? Dua kata dia susah. Salah. Okay. Telah jeruk dah lah roti balik pecah pula. Ya Allah. Okey. Tuan-tuan, bila kita nak i'rab ni tuan-tuan, tengok tu. I'rab maknanya kita nak baca kenapa dia bagi depan. Kenapa ini bagi bawah? Kenapa ini bagi bawah? Kenapa ini bagi atas? Kenapa ini bagi bawah? Kenapa ini bagi bawah? Itu nama dia i'rab. Itu nama dia i'rab. Yang saya kata amat mustahil nak ngajar pada orang awam. Ya? I'rab. Mu'rab diubah, i'rab mengubah. Ya, dua saja. Ruk dia araba. Daripada orang Arab suka berubah. Sebab tu tak menang-menang. Ya? Pindah-pindah. Pindah-pindah. Lah, jangan kata zaman dulu, zaman sekarang pun orang Arab dia pindah setahun 2 kali. Dia pindah. Dia duduk kat flat ni 2 kali setahun dia pindah. Kalau tak pindah tak sah. Dia pindah. Tengok. Dia pindah. I'rab dengan mu'rab sama. Ruk dia araba, maknanya berubah. Okey. Ingat tak kita belajar dulu perkataan Arab ada 2. Satu mabni, betul tak? Mabni, dan satu lagi mu'rab. Kalau boleh kena ni mabni dengan mu'rab dah cukup bagus dah. Memang bagus sangat dah kalau boleh kena kan. Dan saya beritahu dulu, yang mabni 95%. Yang mu'rab 5% je. Sikit kan, tapi 5% macam nak pecah dunia. Okey tuan-tuan, kita kena buat macam ni. Okey. Kita kena pecah-pecahkan huruf dia. Okey. Yes. Okey. Ini untuk sementara, bila dah faham besok tak payah pecah kan. Okey, a'udzu ni fi'il madi, fi'il mudhari'. Dan ingat, semua fi'il mudhari' berubah. Dia boleh berubah jadi a'udza, boleh jadi a'udzu, dan boleh jadi a'uz. Boleh tak? Jadi di sini kita kata mu'rab. Berubah. Mu'rab. Bila mu'rab, dia boleh jadi a'udzu. Kalau taruh lam, a'uz. Kalau taruh an, a'udza. Itu perubahan dia. Okey, nampak tak ni? Prof nampak tak? Okey. Jadi ini yang kita kata 5%. Yang 5% yang berubah tu. Okey. B haraf. Semua haraf 80 tetap. Betul tak? Betul tak? Bila tetap, kita kata mabni. Dia tak boleh kata ba, tak boleh kata bu, B. So, all the time mesti B. B itu mana dengan tetap. Jangan tak tahu huruf jar. Semua haraf tetap. Cara nak baca dia, B haraf jar mabni alal kasrah. Senang ke? Mabni alal kasrah. Okay. Jadi ini berubah. Bila berubah kita kata fi'il. Cuba sebut fi'il. Mudhari', marfu', bid-dhammi. Dalam buku hijau dia kata fa, ba, ra. Betul tak? Yang kita belajar 3 minggu dulu. Betul tak? Ingat tak? Fi'il, mudhari', marfu', lepas tu dalam ni dia buat. Ingat lagi tak? Masalahnya pasal lupa hak lepas tu lah.
Itu masalahnya. Yang ingat ustaz je. Tapi tak apa. Memang betul. Sebab syarat belajar lupa. Nah. Fi'il mudhari' marfu' dhamir. Ni ra. Ra. Sebab daripada ke diambil daripada marfu'. Dia ambil ra ni. Kan? Dha ni diambil pada mudhari'. Mudhari' dha. Ra ni diambil ra ni. Fa ni diambil fi'il. Betul tak? Jadi bila kita buka Quran, ada fa fi'il, ada dha mudhari', dan ada ra marfu'. Dan ini tanda marfu'. Tanda marfu' bari dhammah. Okey, kenapa diam sini? Terasa kagum ke dengan ilmu ni? Tuan-tuan, tak apa. Gelap mata tak apa. Ya? Nak baca ni. Sekarang fi'il, ni fi'il mudhari' marfu' dhammah. Ya, dhammah. Dalam buku hijau, dalam buku tebal, dhammatun. Tak perlu risau. Kita baca minggu lepas fi'il madi kan? Ya. Baca fi'il madi, fi'il mudhari' lupa. Oh, banyak tanya orang. Tak ada. Buku hijau ni Tim. Okey. Bismillah. Dah fi'il mudhari'. Okey. Okey, fi'il mudhari'. Okey, fi'il mudhari'. Okey. Wa minan nasi man yaqulu coba ni. Muka surat 4. Nombor 4 ni macam ni. Boleh? Muka surat 4. Nampak tak muka surat 4? Okey. Muka surat 4. Wa minan nasi man yaqulu amanna. Okey. Ayat berapa? Mana dia? Ni. Muka surat 4. Ayat 8. 8. Dah? Jumpa tak? Wa minan nasi man yaqulu. Nampak tak yaqulu? Nampak tak yaqulu? Nampak. Cuba baca bawah tu. Cuba baca bawah tu. Fa da ra baris dhamma. Maksudnya fa tu fi'il, da tu mudhari', ra tu marfu' dengan dhamma. Itu dia. Ya. Itu dia. Boleh tak? Boleh Boleh okey. Tapi kita akan pergi dengan detail fi'il mudhari' nanti. Ya. Sebab hari ni kita nak tengok ini dulu. Lepas ni kita akan tengok fi'il mudhari' dengan ujian saya bagi ni. Okey. Ni. Nak take file ke? Ataupun tak puas lagi? Take file? Oh, take file. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey. Sekarang ni ada dua perkara besar yang kita nak buat. Yang pertama sekali, kita tulis ayat. Kita nyatakan medan. Medan ya. Medan dia 23 je. Macam a'udzu ni, kalau kita tak kenal tak boleh dah. Kita kenal dia ni fi'il mudhari'. Kenal fi'il mudhari'. Kalau fi'il mudhari' dia medan 6. Dia medan 6. Any fi'il goes to medan 6. Ya, ada orang tanya Datuk Tan saya, apa makna medan dengan struktur sama. Medan satu, struktur satu. Struktur satu jar majrur ada adik-beradik 16. Boleh tak? Medan 2 jar majrur dengan mudhaf ilaih, kita kata juga struktur 2. Struktur and medan sama makna. Sama makna. Kalau tak nak pakai medan pun pakai struktur boleh. Jadi Al-Quran itu mengandungi 23 struktur kecil. Kadang-kadang dalam satu ayat 5 struktur dipakai sekali. Apa guna struktur? Struktur itulah ayat yang menjadikan isi Al-Quran. Okey. B, struktur 1, jar majrur. Okey. Minasyaitanir rajim pun struktur 1. Ar-rajim struktur 7. Sekarang ni nak kenal ni saja.
Kalau boleh kenal ni, tak ada masalah. Kita ada lagi 20 kali lagi. Sebab tu saya dah spare masa cukup bagus, cukup kemas lah. Jadi hari ni kita ada 4 lagi sampai ke 80 untuk kita kenal ni semua. Malam ni kita baca. Okey, sekarang ni kita baca. Okey, di sini kita tulis i'rab. Ni i'rab. Okey. Jadi a'udzu ni fi'il mudhari'. Jadi yang pertama kita tengok sama ada perkataan tu mabni ke mu'rab. Berubah ke tidak berubah. A'udzu berubah. Sebab semua fi'il mudhari' berubah. Perkataan tu kena ingat berubah. Dia berubah daripada a'udzu kepada a'udza kepada a'uz. Dia tak ada berubah pada baris bawah. Fi'il mudhari' 3 saja. Either baris depan, baris depan, baris atas atau baris mati. Tapi di sini baris depan. Boleh? Okey. B, haraf jar. Ingat, semua haraf 80 tu mabni. So kita kata dia mabni. Bila mabni, kita kena khabar mabni berbaris apa? Marfu' berbaris apa? Ini marfu' berbaris depan, ini mabni berbaris bawah. Jadi tuan-tuan dan puan, baris ni lah yang dikatakan nahu. Yang nama nahu, yang sarafnya alif, ain, waw, za tu saraf. Yang nahunya yang ni. Macam haraf. Yang nahunya yang ba ni. Tapi yang sarafnya ba. Huruf ba tu. Okey. Bila sarafnya ba, alif, lam, saraf. Yang nahunya B. Kenapa B? Sebab dia huruf jar. Memang B. Kenapa Allahi? Sebab dia jadi majrur. Kena Allahi. Itu nahunya. Faham tak beza nahu dan saraf? Boleh? Boleh? Kata kat kuat. Boleh? Jadi orang tak boleh pun boleh. Okey. Okey Tan. Okey. Seronok malam ni. Malam ni saya seronok sebab saya cari 4 hari buah. Satu jenis buah saya cari 4 hari. Sampai simpan 4 pergi. Dia kata buah ni hanya sesuatu je buah yang akan turun selepas durian habis. Iaitu buah binjai. Tiba-tiba mari sini sebakul orang bawa binjai. Tengoklah Tuhan punya kuasa. Saya cari binjai tu sampai simpan 4 cari. Simpan 4 tu tak? Dekat Tampin. Telefon orang tu kata ada. Ustaz mari dah, saya mari dah habis dah. Tiba-tiba tadi ada orang bawa sebakul. Yang tinggal tu yang bekas saya tak ambil tu. Yang ambil banyak lagi. Apa tak anda? Dia ambil 4 biji dia. Okey, tuan-tuan. Allahi ni memang kita kata dia mu'rab. Betul tak? Mu'rab? Betul tak? Mu'rab. Sebab dia isim. Ni okey, apa tu ni mu'rab? Okey, mu'rab. Kemudian min mabni, betul tak? Asyaitan memang pun mu'rab dia syaitan. Ar-rajimi pun juga mu'rab. Dia boleh jadi ar-rajimu, ar-rajima, ar-rajimi. Boleh tak? Sekarang ni kita tengok dari segi mabni mu'rab dulu. Okey, dah salin dah? Okey, a'udzu mu'rab. B mabni. Allah mu'rab. Sebab dia boleh jadi hu, ha, hi. Okey, min mabni. Sebab dia haraf. Itu tak dapat elak dah. Asyaitan ni mu'rab. Dia boleh jadi nunani. Tapi di sini kenapa jadi ni? Sebab ada min. Yes. Al-rajim balik bawah. Sebab apa? Sebab tabi' nama apa? Nombor 7. Okay, good. Okay, now kita pergi. Ini kita tengok dari segi mabni mu'rab. Sekarang ni kita tengok dari segi jenis dia. Jenis. Dari segi jenis ada 3, tuan-tuan. Jenis ada 3. Satu fi'il, tak? Satu isim, satu haraf. 3 segini tu.
3 jenis saja. Boleh ni? Jawablah boleh. Kalau tak boleh, cakap tak boleh. Baik, ni pembelajaran secara paksa. Okey, ini jelas fa'il. Ni fa'il. Kalau tak kenal fa'il tak nak kata apalah. Mudhari' pula tu tak apa, fa'il mudhari'. Fa'il mudhari'. Ini jelas haraf. Ni. Ini jelas isim. Betul tak isim? Ini jelas haraf. Ini jelas isim. Ini jelas isim. Tengok, semua isim boleh berubah. Haraf tetap. Isim boleh berubah. Haraf tetap. Fi'il mudhari' pun juga boleh berubah. Now kita faham bahawasanya yang mana berubah, yang mana tetap. Fi'il mudhari' berubah. Haraf tetap. Isim berubah. Haraf tetap. Isim ni berubah. Isim ni berubah. Jadi 3 jenis kalimah dalam Al-Quran, 3 jenis saja. Sama ada fi'il, isim atau haraf. Takkan ni boleh? Takut guna marah tu boleh. Senang sikit. Ini formula ni pelajar kita bagi, ustaz, kita mengajar dia macam nak mati, tapi dia nak faham pun macam nak mati juga. Akhirnya dia keluar formula ni, ustaz macam ni senang ustaz. Jadi what you understand beza dengan apa yang what I giving you. Nampak tak? Jadi saya guna ubah slide sikit je. Okey. Dia ni doktor gigi. Okey. Now kita lihat kedudukan dia. Dia panggil dalam bahasa Arab mauqi' ataupun situations. Mauqi'. Okey. Kita kata situations. Situasi. Jadi kalau tuan-tuan lemah bab ini, kita concentrate bab ini saja untuk 20 kali lagi. Jadi ini bab saja, nak mengenali murad ke. Lepas tu kita nak kenal Datuk Tun tadi, yang muka surat ni. Muka surat ni berkait rapat dengan A, B, C. Jadi tuan-tuan harus kena kembar sama. Muka surat ni berkait rapat dengan A, B, C. Harus kembar sama ya. Okey. Sebab lepas ni besok tuan-tuan baca Quran, Ustaz Abdullah, terima kasih. Kan jumpa saya kat pasar malam, ustaz, ini durian king ustaz, ambil sebiji. Okey. Situasi. Okey tuan-tuan, apa maksud situasi? Okey. Dah? Tak apa. Tuan-tuan, saya beritahu dulu apa maksud situasi. Situasi ini, tuan-tuan, hubungan antara perkataan dengan perkataan. Boleh? Boleh tak? Perkataan ni mempengaruhi perkataan ni. Bi mempengaruhi Allah, menjadikan Allah bagi bawah, mengikut fungsi dia. Okey? Min mempengaruhi syaitan. Okey? Ar-Rajim dipengaruhi oleh syaitan. Syaitan macam mana? Jadi ini dikatakan mauqi'. Mauqi' ni relation between words in the Quran. Mauqi'. Relation. Ya? Oh, nak tulis? Oh. Okey, ni dia. Ni. Bukan market. Aduh. Orang perempuan dia ingat market je. Okey. Sana. Mauqi' mana kedudukan. Dia panggil situations. Maknanya peranan perkataan sebelum tu. Okey? Okey? Mauqi'. Okey. Okey. Okey, tuan-tuan. Okey. Okey, tuan-tuan. Kenapa?
Oh. Tak apa. Okey, tuan. Okey. Bila kita tengok mauqi', kita kena tengok baris. Barisnya baris akhir, jangan baris tengah-tengah. Baris akhir tu yang menentukan mauqi' dia. Okey. Okey, mauqi'. Qaf. Mauqi' ni dia punya kedudukan tadi Matuka, kedudukan. Ya. Allah ni, Dr. Wi halus sungguh dia. Mauqi'. Dia jakit hakim. Sorry Dr. Wi gua. Dia jakit. Ada seorang hakim juga kelas saya di Seremban. Begini tulis. Halusnya tulis. Katalah Ustaz, saya dah 20 tahun Ustaz, biasa dah. Perempuan. Saya kata saya ada seorang kat Syalam tu begini kok. Okey, situation. Okey. Dalam bahasa Arab, hubungan antara perkataan ni ada. Seumpamanya Allah ada hubungan dengan B. Boleh? Okey, sekarang ni kita kata mauqi'. Okey. Tuan-tuan, hubungan tu menjadikan dia baris. Jadi di sini baris dia baris depan, kita kena kata marfu'. Betul tak? Kedudukan dia. Yes. Jadi tutup je. Kedudukan dia marfu'. Boleh? Tu. Marfu'. Jadi kedudukan tu kalau marfu'. Kenapa dia marfu'? Itu kita kena jawab. Okey, nanti lepas ni apa tu Cik Badri boleh, jangan risau. Okey, okey. Tuan-tuan ni masuk saja menguruskan perniagaan kita menguruskan dengan nahwu dan saraf. Bawa sekali medan-medan tu kan. Okey. Ya. Betul, barakah tak? Berkat. Betul, tak sama dengan orang yang tak ada medan. Yang masuk tak ada medan tu boring je. Kita dengan bermedan ni, itulah kelebihannya Al-Quran. Ya, dia memberi kita kekayaan dunia akhirat. Marfu'. Okey, datang. B ni jangan lupa B ni jar. Ingat lagi tak? Ya. Jar. Ataupun huruf jar. Nama dia kan? Allah ni majrur. Min ni jar. Asyaitan ni majrur. Ya ini tapi itu kedudukan dia. Itu kedudukan dia. Ini saya bagi detail ni, bila faham esok tak perlu lagi dah. Okey, kedudukan dia. Jadi di sini kita kata, di sini kita baca ini fi'il mudhari'. Cuba baca fi'il mudhari'. Ma'rab marfu' bid-dhammah. Bid-dhammah ni mana dengan dhammah, dengan tanda dhammah. Kerana ada tanda lain. Boleh? Marfu' bid-dhammah. Boleh tak tu? Okey. Okey, kita kena baca ni dulu. Yang ini cuba baca, yang ini. Haraf jar mabni bil kasrah. Kalau datuk-datuk susah nak baca pun tak apalah, sebab budak-budak lagi susah. Jadi harap kita boleh. Ini the easiest way yang saya boleh bagi. Okey? Kalau tak boleh juga tak tahu dah. Okey, ni baca ni. Ismun. Ni mu'rab majrur. Kalau dia mabni, dia tak ada kata majrur. Dia tak ada kata isim ni haraf jar mabni alal fathi. Itu baca dia. Tak apa, jangan risau. Dua-dua boleh sebut dulu. Boleh jenis dulu. Sebut benda tu dulu. Kalau macam ni fi'il mudhari' dulu. Fi'il mudhari'. Okey, mu'rab marfu' bid-dhammi. Dalam Quran dia kata fa da ra dhammah. Okey, sekarang ni kita pergi kepada dia punya ashkal. Ashkal tu dia kata tanda. Ya, cuba sebut ashkal. Ashkal ni tanda.
Tanda. Okey. Ini marfu'. Apa tanda dia? Dhammah. Okey. Okey. Jadi kalau kita tanda, ini adalah tanda dia dhammah. Ini tanda dia kasrah. Ini tanda dia kasrah. Ini tanda dia fathah. Ini tanda dia kasrah. Ini tanda dia kasrah. Senang je. Senang je. Okey? Okey, yang last one kalau tuan-tuan dan puan Datuk Datin boleh baca ni, alhamdulillah. Saya rasa tak tahulah, saya lah orang yang paling gembira sekali. Sebab orang kata mustahil nak ajar orang awam ni, tapi boleh. Okey, jadi tuan-tuan tengok 1, 2, 3, 4, 5 perkara yang kita kena masuk untuk baca setiap ayat dalam Al-Quran. Yang pertama, kita kena tengok sama ada dia mabni atau mu'rab. Yang kedua, tengok jenis dia, fa'il ke isim ke haraf. Yang ketiga, tengok situasi dia dalam ayat jadi apa. Yang keempat, tengok baris dia jadi apa, baris apa. Dan yang last sekali, kita kena tengok sebab pula, reason. Okey, sekarang ni tengok ya, a'udzu fa'il mudhari' berubah marfu' bidhammi. Apa sebab? Nahu lah, ini nahu ni. Li'annahu lah. Li'annahu, kerana dia depan dia tak ada an dan tak ada lam. Itu saja. Sebab tak ada an, tak ada lam, maka dia kena baris depan. So kita kata macam ni, tiada an dan tiada lan, dan saudara dia ada 6 dan saudara. Ini yang susah sangat ni. Kalau kita tak kenal saudara, tak boleh buat apa. Okey? Okey. B. Okey, B. B ni sebab apa dia B? Sebab dia mabni. Ni sama je. Ya, sebab dia mabni. Sama je. Ini sama je. Kenapa pula dia ni pada bawah? Sebab dia majrur. Okey? Kenapa dia ni mabni? Sebab dia mabni. Benda yang sama. Lepas tu di sini kenapa syaitan? Sebab dia majrur. Sama dengan ni. Situasi sama je. Tanda sebab kenapa dia? Tengok ni, sebab ni overlap kan? Tak apa. Di sini sebab dia jadi tabik. Sebenarnya dua muka surat tu yang penting. Tuan-tuan, saya pun nampak tuan-tuan dapat dah. Sabarlah. Ya? Ya? Lan. Dengan lan. Tengok untuk fa'il Datin. Yang ni. Mana yang ABC? Yang ABC. Dia tak ada an, tak ada lan. Yang ABC ya. Yang ABC. Itu jadual tu kena ada ABC. Ya ni. Ni B. Ni huruf ini. Huruf an dan lam. Ni huruf nasab. An dan lam. Lam, mana lam, mana lam. Lam dan saudara mara dia. Okey, itu kena ingat. Okey. Tak apa, ini kita akan sebut lagi banyak kali. Kita ada 5-6 kali lagi. Don't worry. So sekarang ni, sebelum kita berpisah, 9 bu 10 kan. Okey, take 5 lah. Tengok kelas ni take 5 saja. Take 5 saja. Kalau pasal take 5 kan main lagi. Ya betul. Selain daripada an-nun, tapi sebenarnya huruf asal kan? Kan di situ. Ya, selalu saya kata Huruf asal sebab huruf asal. Depan. Kita boleh kata asal ataupun kita boleh kata sebab dia tidak ada an dan lam. Bila ada an, yang asal jadi bayi atas. Bila ada lam, yang asal jadi mati. Jadi kalau biasanya huruf asal Bayi depan. Dhamma. Betul kan? Yes. Huruf asal isim pun dhamma juga. Apa reasonnya pula majrur? Kan reason saya tahu ni Ya. dia majrur sebab ada min sebelum tu. Betul. Itu betul lah, sebab tu saya buat majrur. Mana dia overlap, jawapan dia sama.
Sebab dia, kenapa sebab dia macam tu? Sebab dia min ada sebab banyak. ada min ya. Betul, sebab ada min tu saya kata min mabni tu. Oh, salah Datuk. Betul Datuk. Sebab ada min. Betul Datuk. Air reason sebab ada min. Ada min. Ha. Betul. Tapi nya sebab sebelum tu syaitan. Betul tak? Aduh. Tuan, ini silap ni. Apa sebab dia baris bawah ni? Sebab ada ni baris bawah ni. Apa sebab? Sebab dia ada jar, ada min ya. Betul ya? Betul? Ada B. Sorry, ada B. Ini sebab dia baris bawah ada min. Okey, ada min. Okey? Min apa ni? Bukan dah betul Datuk. Lambat Datuk beritahu. Betul. Tak apa, tuan-tuan tengok mana yang silap betulkan. Itu betul Datuk. Yang pentingnya nak faham. Bila dah faham tak perlu lagi. Kita lihat muka surat yang sebelah kanan tu, kita nak kenal fi'il mudhari' saja. Tanda fi'il mudhari' daripada baris pertama sampai baris yang akhir sekali muka surat sebelah kanan saja. Iaitu dari ayat riba sampai ke wa nuqaddisu lak. Okay, kita nak tengok berapa fi'il mudhari' semua di situ. Ya, tanda dengan bulatan. Okey. Senang saja. Cari fa, cari da. Fa, da. Yang pertama, baris pertama yadriba. Okey. Yadriba. Baris kedua faya'lamuna. Bilang. Baris ketiga fayaquluna. Baris keempat yudillu. Yahdi. Baris seterusnya yudillu. Yang kuduna. Baris seterusnya yaqta'una. Seterusnya yusala. Seterusnya yufsiduna. Seterusnya takfuruna. Seterusnya yumitukum. Yuhyikum. Turja'un. Turja'un tak ada. Oh, tak nampak. Okey. Pakai ini tadi ya. Okey. Turja'un. Bukan. Tuan-tuan. Turja'un tu fa dia silap nun. Fa. Fa. Nun. Bukan nun silap. Dia silap tak boleh. Tengok. Dia kita kena mesti consider kesilapan. Turja'un 14. Lepas tu tak ada. Atajalu. Berapa dah? 15. Yufsidu. Sebelum yusfiku tu ada fiha kan? Sebelum fiha tu yufsidu. Dia kalau murid pintar dia nampak. Yufsidu. Yufsidu yang tak nampaknya fa. Dah. Tapi tak dapat fa tak apa, tapi dha ada. Dha tu maksudnya mudhari'. Marfu'. Yasfiku. Nusabbihu. Wa nuqaddisu. Boleh? Dapat tak 19? Siapa yang dapat 21? Dua muka. Ada orang buat dua muka. Aduh. Ya, 19. Betul. Yang tak nampak satu, apa tu? Yufsidu. Tapi tak nampak yufsidu, tapi nampak dha. Dha tu maknanya mudhari'. Dia tak ada jadi lain kan. Jadi tuan-tuan, kita dah berlatih tengok fi'il madi. 2 minggu dulu dah tengok fi'il madi. Ini fi'il mudhari'. Lepas tu amar. Kalau amar dia tulis fa alif. Fa alif ba. Fi'il amar mabni. Kalau fi'il mudhari' fi'il fa ba, either ra, either nun or either mim. Tu ya. Tapi jangan risau, kita minggu depan kita baca jazam mati. Dan nak nampak dah tu. Nampak tak? Okey. Tuan. Tuan. Okey. Oleh kerana kita dah berasap nak belajar. Okey, sekarang ni kita ambil masa 10 minit saja untuk nak beritahu tuan-tuan dan puan tentang
penulisan khat dalam Al-Quran. Okey? Jangan risau ya. Okey. Tarik nafas, bolehlah berehat dulu sambil-sambil tu. Okey. Sebab ramai orang bukan di sini, tempat lain lah. Nampak dia letak per tu lain, dia letak ber tu lain. Jadi hari ni kita nak belajar dua perkara. Yang pertama, bagaimana kita nak buat pen, dan yang kedua, bagaimana kita nak mula tulis, dan latihan buat di rumah. Okey? Okey? Pen sekali. Okey, resam ya. Inilah resam yang dipakai oleh ulama-ulama zaman dulu. Ya, Syafi'i pun pakai jenis yang sama. Resam daripada pokok buluh. Daripada pokok buluh dia panggil resam lah juga. Daripada buluh, daripada daun kayu, daripada bulu ayam, kan? Usaha dia. Tapi kita hari ni sebab terlampau mewah alat tulis sampai langsung tak boleh tulis. Jadi oleh sebab itu kita digalakkan kalau boleh jangan banyak sangat pen sampai tak tahu nak pakai. Ya, ada satu pun cukup. Kan, ataupun kita belajar tulis ni, tuan-tuan. Okey, yang pertama sekali tuan-tuan kena belajar di sini. Kita boleh guna pokok resam yang saya bawa tu, ataupun kita boleh guna batang sayap ni bulu ayam, ataupun kita boleh guna buluh. Tapi yang baik sekali resam, sebab resam dia boleh menyimpan dawat. Kalau buluh tak boleh. Tapi hiasan restu dia ada banyak jual tu. Kita boleh beli dengan harga 80 sen satu. Ya, dengan dawat sekali. Sebab dia awak semua tulis dengan hot. Okey. Tuan-tuan, yang pertama sekali kita tunjukkan ini dia pokok resam yang telah kita potong. Okey. Kita potong, kita kena potong dengan pisau tajam. Dan kalau boleh masa dia hidup. Tak boleh kita potong dengan pisau tumpu, dia pecah. Ya, dengan pisau tajam. Okey. Ya, tajam ya. Okey, tajam kan? Dia tak pecah kan? Okey. Okey, tengok sini. Tak apa, boleh buat kat rumah. Yang ni. Jadi yang ini ni kita tengok dari depan. Depan macam ni kan? Kan macam ni kan? Okey, ni pen panjang ni kan? Ni. Ini dari depan. Jadi tuan-tuan, kita kena kecilkan dia. Kalau kita tak kecilkan ni, dia akan jadi tebal sangat tulisan. Okey, nampak tak? Tajamkan sikit. Dan kita boleh serong ke kiri. Ya, ni. Serong ke kiri. Ya. Faham tak? Macam ni. Macam ni kan? Macam ni kita katakan macam ni. Oh, kita tak tulis Okey, macam ni kan? Kan? Oh, kita kena serong ke kiri. Okey. Tapi semua dengan tajam. Semua dengan tajam. Tak apa. Okey. Bila kita nak menulis, kita buat dengan cepat-cepat. Jangan risau, tuan-tuan. Okey. Okey, satu seorang. Tuan Ji. Bagi dia orang. Okey, ni. Ini kerja rumah ya. Kerja rumah. Kerja rumah ni. Homework. Okey. 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 Tulis dengan benda tu. Tulis. Okey. Dawat ada, Tuan Ji buka dawat 3. Okey. Okey. Tulis. Dapat jidan ni. Okey. Okey. Okey je Tuan Ji. Kita lukisan bagi satu seorang, Tuan Ji. Bagi salah seorang. Okey. Ya. Okey. Okey. Ada lagi tak? Ini penghabisan dah. Ada lagi. Betul ni? Okey. Okey. Sekarang ni tuan-tuan. Okey. Okey. Tak apa, untuk hari ni pasal kita pun nak kejar masa. Okey. Cuma saya nak beritahu bagaimana kaedah kita nak tulis. Tuan-tuan kena serong ya, serong ke kiri ya. Okey. Yang penting sekali kaedah. Ya, kaedah. Yang kedua, pen. Pen tu kena betul, dia ada
bukan bulat, dia ada mesti lebar sikit. Ya, tuan-tuan boleh beli di kedai pen tu ya. Okey. Kalau ini tak boleh buat dia bulat. Okey, tuan-tuan hari ni kena buat huruf 1, 2, 3, 4 huruf yang berbeza karakter. Okey. Yang pertama sekali kena underline dulu lebih kurang 2 garis, gunakan ruler. Ya. Underline. Gunakan ruler, underline. Siapa nak ruler? Underline. Ada 2 lagi. Ada. Ni, ambil ya. Ambil. Ada 2 lagi. 2 lagi habis dah. Ambil. Ambil tu lah. Habis dah, tak ada lagi. Pergi. Okey. Okey, pastikan. Okey. Tak apa, malam ni kita mukadimah ya. Tuan-tuan. Nanti saya yang pertama sekali buat underline ni. Kertas lain tak boleh, kertas ni je. Underline dulu satu, nanti saya ajar seorang-seorang. Okey. Tu lukisan tu banyak. Ada lagi. Yang nak saya nak beritahu untuk jimatkan masa malam ni. Okey, tengok bagaimana kita nak tulis. Ya. Yang pertama sekali tuan-tuan, pen ni tak boleh. Dia kena pen yang ada lebar tu kan. Okey. Tuan-tuan, untuk menulis alif dia macam ni. Betul-betul di atas garisan alif. Ya. Dan di atas ni dia kekok sikit. Alif ya. Alif ya, alif ya. Dan kaedah dia tak boleh tulis laju, kena pelan-pelan. Sebab pelan-pelan itulah seni. Dan tajam di bawah sekali, khat. Ya, di bawah tu mesti tajam. Okey? Alif ya. Okey. Tuan-tuan. Okey. Karakter pertama, ini sesatu je karakter pertama dalam 29 karakter dalam Jawi Arab ya. Okey. Okey. Karakter kedua, tuan-tuan, ni ba. Ba dia punya perut dia punya bawah dia betul-betul atas garisan seperti mana dalam tu. Betul-betul, kalau tidak pun tulis betul-betul atas garisan. Maknanya garisan tu tak nampak dia ba punya perut dia. Tapi dia terjongkit. Itu tak apa, itu boleh tu. Jongkit ni kan. Okey. Yang jongkit ni kan. Okey. Tuan-tuan. Yang ni Datin Madu kata, ini memang terjongkit. Ini memang terjongkit. Okey. Okey, ba dia punya body dia ni betul-betul atas garisan. Ya, ba. Okey. Itu kaedah dia. Okey. Yang ketiga, okey, sekarang ni tak nak buat macam ni, boleh? Yang ketiga, tak. Tak. Okey. Ini mesti tajam. Ini, tuan-tuan, cara nak meletakkan titik ta, dia titik ta ni, titik dia mesti macam diamond. Ini tak boleh buat diamond. Yang ini boleh buat diamond, yang tuan-tuan buat ni. Ya. Dia jadi macam ni. Okey. Sama bar lah. Tak sama ngebar. Sebab karakter yang sama. Ini ikut bahasa Arab. Ya, Jawi mungkin lain sikit. Okey. Titik dia diamond. Diamond. Okey, ni ya. Ni diamond. Okey. Okey. Sa. Ya, ini huruf single. Ya, kita tak boleh tulis sa macam ni. Jauh. Dia mesti tulis betul-betul atas line. Atas line. Atas line. Kan ada line tu kan? Okey, okey.
Okey. Titik atas dia ni. Titik atas dia. Tak, yang titik atas tengah-tengah. Tengah-tengah. Okey. Tak apa, nanti kita praktis lagi. Cuma konsep. Okey, lepas tu tuan-tuan, gym single. Ya, kita kena ambil separuh. Okey, separuh body dia. Jadi di mana letak gym? Betul-betul atas lain. Jadi separuh. Ini karakter yang ketiga. Karakter 1, karakter 2, karakter 3 seperti jim, ha, kha. Dal karakter lain. Okey. Jim, ha pun sama. Ha, kha pun sama. Kha. Okey. Dan ingat mesti tajam ni. Mesti tajam ni ya. Ha, kha. Dal minggu depan. Mana? Elok tak? Ba dia. Okey, ni ba dia. Ba ya. Atas garisan. Cara kita meletakkan. Tengok dia punya titik tu diamond tak? Ba ya. Okey. Okey, kalau tak kena cerut lagi. Okey. Ba. Okey. Itu sa ya. Ini sa ya. Sa alif karakter utama. Tak ada karakter lain sama dengan dia. Dia one character only. Ya. Ba, ta, sa, 3. Ya. Okey, tengok jim. Jim kena atas ni, jim. Ya, ni kena celup jim eh. Okay. Oh, aduh. Ya, jim. Tengok jim ni. Nampak tak? Tak nampak, kata nampak lah. Kamera, tunjuk ke kamera. Ya, jim ya. Jim. Jadi jim ni body dia separuh. Separuh di atas, separuh di bawah lain. Ya, separuh atas, separuh lain. Jim, titik tengah. Ha pun sama. Tak ada lawat. Okey, boleh ya? Boleh. Okey. Okey. InsyaAllah nanti pen ni bawa balik. Ya, bawa balik rumah. Baik-baik dawat tu hitam dan serah dawat kepada saya balik. InsyaAllah minggu depan kita salin. Kalau boleh nanti beli kitab lukisan ni, teruskan A, B, alif, beta. Okay, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi ajma'in. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, Rabbi ya Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatil lana fi dinina ma'a ahlil qutri unsa wa dhakara. Allahumma ya Rabbi waffiqna wa waffiqhum lima tartadi qawlan wa fi'lan karama warzuqil kulla halalan daiman wa akhilla atqiya ulama nukhza bil khairi wa nufa kulla syar. Rabbana aslih lana kulla syu'un wa aqirra bir ridha minkal uyun wa aqdi rabbana kulla duyun qabla an ta'tina rusulal manun waghfir ustur anta akruman satar. Wa salatullah tarshal mustafa man ilal haqqi da'ana wal wafa bi kitabin fihi linnasi shifa wa alal alil kirami syurafa wa ala sahbi masabihil ghurar. Allahumma hadina bihudak waj'alna mimman yusani fi ridak wa la tuwallina waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa asak. Wa hasbunallahu wa ni'mal wakil wa la hawla wa la quwwata illa billah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahil alamin. Taqabbalallahu minkum. ولا أقوى على نار الجحيم
Allah fahab li taubatan waghfir dhunubi fa innaka ghafiru dhanbil azim. Ilahi lasdu lil firdausi ahla wala aqwa ala naril jahim. Allah fahab li taubatan